Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Muallimah As dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1. Okey. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Jadi mari kita teruskan pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam. Okey, jom belajar bersama Ustazah. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk pendidikan Islam, iaitu bahagian Al-Quran yang bertajuk, tajuk yang ketujuh, Iblis dan Syaitan yang Durjana. Okey. Mari kita lihat standard pembelajaran untuk tajuk ini. Okey, iaitu yang pertama, membaca ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah dengan lancar dan bertajwid, menyatakan terjemahan ayat, menjelaskan ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis, menerangkan perintah Allah kepada Nabi Adam dan isterinya, Hawa, menghuraikan cara syaitan menyesatkan manusia serta cara-cara menghindari godaan syaitan, dan menghuraikan pengajaran ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah dan menghubung kait dengan godaan syaitan. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Okey, mari membaca bersama dengan Ustazah. Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Okey, maksud ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takbur, dan adalah ia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah kamu dan isterimu syurga ini dan makanlah makanannya yang banyak, lagi baik di mana sahaja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk dalam orang-orang yang zalim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sadaqallahul azim. Ketika Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Okey, pelajar-pelajar, mari kita menghayati huraian tentang isi kandungan ayat yang telah kita bacakan tadi. Okey, yang pertama kita lihat ialah tentang ketaatan malaikat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahawa malaikat ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat taat pada segala perintah Allah. Hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan perhambaan secara mutlak. Malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Mereka akan melaksanakan segala suruhan Allah kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat daripada ayat tadi, ya, di mana bila Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat turut dan juga patuh segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita lihat pula kepada penderhakaan iblis. Jadi pada awalnya, ya, iblis menyerupai pelakuan malaikat. Namun segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam alaihi salam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, maknanya iblis ini tidak mahu, enggan, takbur. Ya, keengganan iblis ini disebabkan oleh sikap yang takbur dan sombong. Ya, jadi iblis dia sombong kerana kejadiannya yang dirasakan lebih baik daripada Nabi Adam. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa iblis itu diciptakan daripada api. Ya, jadi dia merasakan penciptaannya daripada api adalah lebih kuat, lebih gagah daripada Nabi Adam. Jadi disebabkan oleh itu, iblis tidak mahu tunduk dan juga patuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam. Okey, perintah Allah dalam ayat yang tersebut tadi, iaitu Allah memerintahkan Nabi Adam supaya menghuni syurga dan menikmati segala nikmat yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa syurga ini adalah tempat yang di mana semua orang menginginkan kehidupan di dalam syurga. Ya, tidak dapat digambarkan pelajar-pelajar apa yang ada di dalam syurga. Ya, kalau kita baca dalam surah Al-Waqiah kan. Okey, apa yang berada di dalam syurga? Ya, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ya, pilihlah buah-buah mana yang kita nak. Ya, jadi banyak sangat nikmat dalam syurga, ya, dan Allah kata kepada Nabi Adam, ya, duduklah dalam syurga ini. Nikmatilah segala apa yang ada di dalam syurga. Kemudian larangan Allah kepada Nabi Adam supaya jangan menghampiri sejenis pohon. Okey? Okey, kita lihat bagaimana cara syaitan menyesatkan manusia. Okey? Antaranya ialah syaitan membisikkan rasa was-was dalam diri manusia. Kadang-kadang kita selalu berasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, terutama sekali segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi perasaan was-was itu sebenarnya datang daripada hasutan syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas, maknanya syaitan ni sentiasa meniupkan perasaan was-was dalam diri manusia. Kemudian syaitan juga menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Okey, beramal itu adalah satu perkara yang baik, tetapi bila timbul perasaan riak, maka segala amal akan sia-sia. Ya, kemudian syaitan juga menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menggalakkan amalan yang sesat. Okey, seterusnya mari kita lihat cara-cara untuk menghindari diri daripada godaan syaitan yang direjam. Okey, yang pertamanya kita mestilah menghiasi diri kita dengan akhlak yang mahmudah. Bagaimana kita nak menghiasi diri kita dengan akhlak yang mahmudah? Okey, antaranya
kita boleh kena memilih kawan yang baik, ya, kawan yang mempunyai akhlak yang baik. Insya-Allah, ya, kawan yang mempunyai akhlak yang baik akan mendorong kita supaya melakukan kebaikan dan menegur kita sekiranya kita salah ataupun membuat perkara-perkara yang mungkar. Okey, kemudian yang kedua, kita haruslah memperkuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita hendak memperkuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, kita kena sentiasa mencari, ya, menambah iman kita, mencari ilmu, ya, yang mendorong kita, yang menguatkan akidah kita. Kemudian menunaikan ibadah wajib dengan sempurna, ya, seperti solat, ya, kemudian menunaikan zakat, ya. Jadi semua perkara-perkara yang wajib itu kita harus lakukan dengan sempurna. Dan kalau boleh, biarlah ibadat wajib itu kita lakukan dengan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Okey? Dan seterusnya kita menambahkan lagi, mengukuhkan lagi kita punya iman kita dengan cara memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat. Ya. Jadi banyak, ya, ibadah-ibadah sunat yang kita boleh lakukan, ya, antaranya ialah solat sunat, ya, kemudian bersedekah, okey, puasa-puasa sunat, ya. Jadi semua itu adalah salah satu cara, ya, untuk menghindari diri kita daripada terpedaya dengan godaan syaitan yang direjam. Jadi pelajar-pelajar, apa pengajaran ayat yang kita boleh dapat, ya, daripada ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah ini, iaitu tentang yang pertama, kita perlu mencontohi sifat malaikat yang taat kepada Allah tanpa sebarang bantahan. Ya, jadi kita sebagai manusia, ya, seorang manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita patut mencontohi, ya, sifat malaikat yang tidak pernah membantah dan tidak pernah menolak segala apa arahan dan segala apa tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur kerana sifat ini merupakan dosa besar. Seperti mana yang kita pernah dengar dalam surah Luqman, ya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Ya, janganlah kamu berjalan di muka bumi Allah ini dengan perasaan sombong dan juga takbur. Okey, kemudian yang ketiga, kita sepatutnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan supaya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Okey, sekian dulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap pelajar-pelajar dapat mengambil manfaat dan juga dapat mengamalkan isi kandungan yang telah Ustazah sampaikan tadi. Ingat pelajar-pelajar, jangan sampai diri kita terpedaya dengan hasutan dan juga godaan syaitan yang direjam. Sekian dulu Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.